Jemaat kekasih Tuhan, Shalom. 主所爱弟兄姐妹平安。 Kita sangat bersyukur karena pada saat ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kita masing-masing. 我们非常感谢上帝，因为今天我们依然可以来敬拜主，无论是在实体的聚会，或是在我们个人家里的聚会。 Mari kita mencari wajah Tuhan dengan berdoa bersama-sama. 我们要一同来祷告，来寻求上帝的容颜。 Tuhan, kami bersyukur Engkau tidak dibatasi oleh tempat dan keadaan. 主，我们感谢你，你没有被时间以及状况来限制。 Dan Engkau ada di tengah-tengah orang-orang yang beribadah kepada Engkau. 你在敬拜你的人当中有莅临。 Kami sangat bersyukur kami boleh datang untuk menghadap Allah yang hidup. 主，我们感谢你，因为我们依然有机会可以来朝见活的上帝。 Memuji dan menyembah Engkau itulah kesukaan kami. 我们的喜悦就是敬拜你、歌颂你， Karena Engkau Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. 因为你是信实，从来没有离开过我们的上帝。 Bahkan di tengah-tengah pandemik hidup yang sulit, kesakitan, kepahitan, Engkau pun tidak pernah meninggalkan kami. 即便在痛苦当中，在整个疫情当中艰难的生活，有充满没办法、不能谅解的生活，你依然都是与我们同在。 Banyaklah yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami di dalam Yesus Kristus, ya Allah. 主啊，在我们生命当中，透过耶稣基督，你已经成全了很多的事。 Sepatutnya lah kami datang bersyukur. 主，我们来到你面前是应当称颂的。 Dan memasuki minggu yang baru kami ingin terus Tuhan dikuatkan oleh Engkau di tengah-tengah masa sulit ini. 主啊，并且在进入新的一个礼拜当中，仍然活在苦难当中，我们希望你的话语再度来坚定我们。 Sebagai murid-murid-Mu kami terus rindu diajar Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. 作为你的门徒，我们渴慕不断的求你自己用你的真理来教导我们。 Karena itu Tuhan dengan rendah hati kami datang, ajarilah kami kebenaran-Mu. 因此，主，我们来到面前，我们恳求你，求你自己用你的真理来教导我们， Ajarilah kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku kebenaran. 教导我们能够成为行道的人， Supaya hidup kami makin hari makin menyerupai Kristus Yesus. 使得我们的生命当中日复一日能够越来越像基督。 Bersabdalah di dalam nama Yesus kami serahkan jam ini. 主啊，恳求你向我们述说，我们奉主耶稣的名来把以下的时间交在你的脚中。 Amin. 阿门。 Jemaat kekasih Tuhan, mari kita persiapkan firman daripada Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. 我们一同来翻开马太福音第7章24到27节。 Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. 马太福音第7章24到27节。 Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. 马太福音7章24到27节，24节，所以凡听见我这话就去行着，好比一个聪明人把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基建立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人把房子盖在沙土上。 雨淋、水冲、风吹，撞着那个房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。 Saya sangat bersyukur kepada Tuhan 我非常感谢上帝， karena gereja ini selama beberapa minggu belajar khotbah di bukit. 因为我们这间教会的话，已经好几个礼拜在学习登山宝训。 Apalagi di masa-masa sulit seperti pandemi ini. 更何况是在这样的艰难的状况当中， Karena sebenarnya masa-masa ini masa indah mengizinkan Tuhan membangun hidup kekristenan kita.
因为这样子一个情况当中呢，上帝允许能够来建造我们的属灵生活。 Dan kiranya pada waktu kita terus mempelajarinya, kita diberi kehausan, merindukan apa yang menjadi kerinduan Allah bagi hidup kita. 但愿当我们来学习的时候，我们能够更渴慕了解上帝在我们生命上所要成全的事。 Tema kita pada hari ini adalah the two foundation. 我们今天早上的主题就是两个根基， Dua dasar, 两种根基， hal yang sangat penting. 很重要的。 Dan sebenarnya bagian ini merupakan satu bagian daripada apa yang Tuhan sampaikan khotbahnya di bukit kepada banyak murid dan murid-murid yang lainnya. 这就是主耶稣在登山宝训向所有的门徒、很多的门徒们所传递的话语。 Bagian Matius pasal 5 itu dimulai pada saat pasal 4 begitu dia siap untuk melayani. 马太福音第5章就是从耶稣第4章开始，已经预备好要侍奉的时候呢，第5章就开始。 Maka Matius pasal 4 ayat 17 berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. 所以呢，马太福音第4章第17节那里告诉我们说，你们应当悔改，因为天国已经近了。 Dengan perkataan lain, kehadiran Kristus adalah menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. 换句话说，基督的莅临在当中已经张开了上帝的天国莅临在地上。 Dan pasal 5 sampai pasal 7 adalah bagaimana kehidupan orang mengalami kerajaan Allah itu. 所以呢，第5章到第7章当中讲到一个成为天国子民的人应该如何来活着。 Sama seperti kita menjadi warga negara Indonesia, 就如我们成为印尼国民一样， kita belajar filsafat hidup daripada bangsa ini, Pancasila. 我们学习了我们国家的基础就是班萨希腊， Sesuatu yang indah di mana kita diajar untuk hidup bertuhan. 就是很美妙的一件事。我们被教导要拥有上帝。 Dan banyak orang berkata ini Pancasila ini luar biasa, bagaimana Tuhan terlibat justru melalui 5 sila itu kelihatan kebenaran yang luar biasa. 很多人讲到说这个班萨希腊的话很微妙，因为在这5条当中确实是有提到上帝。 Dan pemerintah mengatakan jikalau tidak mau hidup di bawah Pancasila silakan keluar dari Indonesia. 深圳的总统深圳的我们的政府也有讲到说，如果你不是以班萨希腊的话，你就是请你离开印尼。 Pada waktu kita pindah jadi warga negara yang lain, Amerika, Inggris atau yang lainnya, 当你换了国民，成为其他国家的国民的时候， kita juga diajak belajar untuk filosofi daripada bangsa itu. 我们也被教导说当地那个国家的一个基础的概念， Karena kita kepunyaan daripada bangsa itu. 因为我们属于那个国家的子民之一。 Begitu juga dengan kita kalau mengatakan diri adalah memiliki Kristus menjadi warga negara kerajaan Allah. 所以呢，当我们也是一样，当我们拥有基督的时候呢，我们已经成为了天国的子民。 Pasal 5 sampai 7 itu membukakan kehidupan orang yang di dalam Kristus. 5章到第7章已经展开了，向我们显示作为天国子民的事。 Tetapi ada orang-orang tertentu yang merasakan pasal 5 sampai pasal 7 itu berat banget untuk diikuti. 有很多人讲说5章到第7章的话很难的去执行出来。 Padahal kalimatnya berbahagialah, 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 betul tidak? 如果我们看一下，就是他所说的就是有福了，有福了，跟有福了。 Padahal pasti ada yang salah kalau merasa itu sangat berat. 如果你今天觉得是很难的去执行的话，当然是你生命当中有错的地方。 itu adalah hal yang sulit jikalau kita mencoba menghidupi hal itu melalui kekuatan kita sendiri. 当然是，如果我们靠着我们自己的能力来度过的话，当然是非常艰难的事。 Melainkan pada waktu kita menerima Yesus, Roh Kudus ada di dalam hati kita. 当我们接受基督的时候呢，圣灵在我们当中， Maka Roh Allah itu akan bekerja untuk memperbaharui kita hidup dalam kebenaran. 那位上帝的灵会改变我们，使得我们能够活在真理当中。 Maka kita perlu mengerti kebenaran itu, 我们就会明白那个真理， sehingga kita mengerti bagaimana melakukannya. 使得我们可以明白如何将真理执行出来。 Dan Roh Allah Guru yang memberi pengertian dan mengempower kita untuk bisa hidup di dalamnya. 是上帝的灵给我们明白，并且呢来鼓励我们，来鼓舞我们能够活在当中。 Sama seperti kita kalau mau belajar membawa mobil, 跟我们要学开车一样， kita perlu tahu semua bagaimana cara-cara
menjalankan mobil itu. 我们必须要知道如何来开动那一台车。 Tapi yang kedua, 第二点， kita perlu pengetahuan berada di lalu lintas bagaimana membawa mobil. 我们需要的是我们要知道如何在大马路上、在街道上开车。 Sehingga pada waktu kita ada di jalanan kita memberlakukan apa yang kita pelajari dan akhirnya kita bisa mengendarai kendaraan dengan selamat dan baik. 当我们在街道上开车的时候呢，我们就把我们所学习到的部分，我们记得把它引用出来。这样子的话，我们就是可以好好的开车。 Tapi saya sering ketemu supir yang SIM-nya nembak. 我就是常常遇到，就是他的驾照就是走后门的那种驾照， Tidak tahu pengetahuan bawa saja kendaraan di tengah jalan. 他只是知道开车而已， Dan sembarangan maka sering bisa terjadi tabrakan. 乱七八糟的开，然后就是引发出很多的车祸。 Nah, jemaat kekasih Tuhan, kita ini memang masih hidup di tengah dunia ini. 我们确实是依然活在这个世界当中， Tetapi kita sekaligus juga adalah warga negara kerajaan Allah. 同时呢，我们也是属于天国的子民。 Itu sebabnya langkah awal Yesus luar biasa memberitahukan kebenaran, 因此呢，耶稣会告诉我们这个真理， supaya kita mengerti dan didorong untuk melakukannya dalam hidup kita hari demi hari. 好让我们可以明白，并且把他的真理活在我们的日常生活当中。 Tentu saya tidak akan membahas lagi yang sudah berminggu-minggu dibahas. 几个礼拜前已经分享的话，我不会再带领大家来分享。 Tetapi bagian saya justru sampai kepada penutupnya. 然后我的部分确实是做一个总结的部分， Maka saya tulis di situ penutup. 所以我前面写的说 Bukan 结 berarti 语， akhir dari khotbah saya 并 tentunya. 不是说我今天讲到的结论。 Tetapi penutup ini adalah suatu dorongan daripada Kristus. 这个结论的话是基督所给予的鼓励， Bahkan suatu semacam suatu warning untuk mengikutinya. 也是一个警告、警觉，要如何来跟随他的一个警觉。 Dan ini kata kunci yang sangat penting setelah kita belajar sepanjang pasal 5 sampai pasal 7. 当学习了5章到第7章的部分，这种论的话是很重要的部分。 Dia tutup dengan kata kunci dua hal nanti yang akan kita lihat. 他用了两个事件来做一个总结， Dan dia memulai dengan memberikan ilustrasi, 他用了一个比喻来做总结， yaitu ilustrasinya fondasi rumah. 就是房子的基础。 Siapa kita kalau mau membangun rumah tidak duduk dulu dan merencanakan baik-baik? 有谁如果他要建造房子，他没有好好的来去计划要如何来建造， Memikirkan bagaimana rumah itu akan dibangun. 我们会想说，我想要怎么样建造那个房子呢？ Memikirkan berapa budgetnya yang perlu dilakukan. 我们也想说，我们所需要花的经费有多 Karena 少？ tidak ada seorang pun ingin bangun rumahnya lalu tiba-tiba roboh, bukan? 岂不是没有人愿意房子辛辛苦苦盖起来之后就倒塌？ Tentu kita berharap membangun rumah bahwa kita akan 10 tahun, 20 tahun, berapa puluh tahun kita bisa tinggal dengan kokoh di situ. 我们当然是希望我们建造房子，我们能够10年、20年的时间能够牢固的在那里避风避雨。 Baru-baru ini teman baik saya dari Batam datang. 我最近我有一个朋友来了， Dan dia bilang saya sedang bangun rumah. 他告诉我说他正在建造房子， Ya, lalu dia tunjukkan pada saya foto-fotonya. 他跟我分享造房子过程的照片。 Lalu dia masih pikir, ini kira-kira kalau begini nih bagus gak gambar ini? Ini kira-kira begini warnanya bagus gak begini? 然后他就问说，如果是这样子来改的话，或者是用这个颜色的话，到底好不好？ Dengan kata lain, orang ini begitu excitednya membangun rumahnya karena disitulah menjadi sandaran kehidupannya. 换句话说，那个人很兴奋的来建造房子，因为呢，他的生命所寄托的部分是在那里。 Tapi Yesus kali ini berbicara. 耶稣这一次告诉我们， Apakah engkau juga siap memplanning hidupmu bagaimana membangun rumah dasar imanmu? 耶稣告诉我们说，你是否已经预备好来建造你信心的房子？ Apakah engkau betul-betul memikirkan bagaimana caranya supaya imanmu bisa berdiri tegak kuat? 你是否已经考虑到要如何来建造你信心的房子，好让你的信心可以站立的稳固，不至于动摇？ Itulah kerinduan hati Yesus buat setiap pengikutnya.
这就是耶稣的心意所渴慕的，对于他所跟随他的人的心意。 Maka kalau kita melihat sekarang di dalam bagian ini, 如果我们来看这处经文， ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. 24节我们可以看到耶稣说，所以凡听见我之话就去行的，好比一个聪明的人。 Dengan kata lain, bahwa Yesus berkata kalau mau hidup wise, smart, ya, bijaksana, 如果你有智慧的话，你聪明的话， yaitu perlu memikirkan bagaimana membangun fondasi imanmu itu. 你应当要想如何来建立你信心的根基。 Karena pada satu bangunan fondasi itu sangat-sangat penting. 因为对一个建筑物来说，根基基础是很重要的， Merupakan dasar yang harus dibangun begitu kuatnya dan membutuhkan waktu lama. 这个根基必须要牢固的去建造，并且花了很多的时间来去打底。 Harus memperhatikan panjang, lebar, dan berapa lantai bangunan yang akan dibangun di atasnya. 这个根基的话，那当做打底根基的时候，要考虑到说长宽高有多少层楼。 Sehingga berdasarkan hal itu, dia tahu bahwa fondasi itu harus cukup kuat menopang sebuah rumah, sebuah kantor, sebuah gereja. 因着这样子一个计算的话，他就才想到说，只要怎么样的根基才能够来撑住这个以上要建造的一个建筑物。 Dan biasanya kalau kita perhatikan, membangun fondasi itu lebih lama daripada bangunan yang muncul ke atas. 如果我们注意一下，当我们建造房子的时候呢，打地基、打根基的话，是花的时间比我们盖上去的时间来的还要长。 Tapi kata Yesus, inilah orang bijaksana. 可是耶稣告诉我们，这就是聪明的人。 Setelah kita menjadi percaya kepada Kristus, kita harus start memikirkan bagaimana supaya iman saya makin hari makin berkembang, makin bertumbuh, makin berkuat, supaya kekristenan saya di tengah badai topan dan sebagainya tetap tegak berdiri. 所以呢，我们也是一样，我们每一天都要想说，我如何来打好我的基础的根基，让我日复一日的能够坚立茁壮的在基督里面成长。当遇到生命风浪的时候呢，能够来抵挡这一切。 Jangan jadi seperti orang bodoh dikatakan Kristus. 基督告诉我们说，不要成为愚昧的人， Yaitu dikatakan orang yang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya. 所谓无知的人，就是听我的话语并且没有去行的人。 Di mana dia tidak terlalu peduli dengan fondasi imannya. 他对于他信仰的根基是毫无不关系的。 Dia tidak betul-betul memplanningkan, merencanakan bagaimana dia bertumbuh. 他从来没有计划他要如何来成长。 Padahal untuk membuat fondasi yang kuat untuk iman percaya, firman Allah harus menjadi tempat utama di dalam hidup. 要有良好的信心的根基的话，主的话要成为他生命当中最主要的。 Tapi bukan hanya untuk dipelajari saja. 可是呢，并不只是他所学习到的部分， Bukan hanya untuk didengar saja. 或是他所领受到的部分而已， Melainkan juga dilakukan. 更是呢他所行出来的部分。 Maka di sanalah dikatakan, kalau tidak betul-betul memikirkan kesempatan mempelajari kebenaran, melakukan kebenaran, iman kita mudah rontok jikalau terjadi berbagai-bagai pergumulan di dalam kehidupan kita. 在那里也讲到说，如果我们没有学习到真理，没有执行到真理的话，当我们生活上遇到种种压力的时候呢，或者是很多的事情来击打的时候呢，我们的信仰就这样子垮下去了。 Itu sebabnya mengapa saya mengatakan saya bersyukur bahwa gereja di tempat ini di tengah pandemik belajar Matius 5 dan sampai pada pasal 7. 所以呢，我就说我感谢主，在这间教会呢，在这样子疫情状况当中，我们来学习马太福音5章到7章。 Karena di masa yang sulit ini harusnya kita banyak berdiam, mencari wajah Tuhan, apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi. 因为在这样子艰难的状况当中，应当我们要安静来到上帝面前，要寻找上帝的容面，要询问上帝的旨意是如何。 Kalimat yang saya suka sekali dari C.S. Lewis, seorang teolog Inggris. 一位英国神学家 C.S. Lewis 我所最喜欢的一句话，他这样说。 Dia berkata gini, Tuhan berbisik kepada kita saat kita sedang senang dan mengalami berkat Tuhan. 当我们正在喜乐来经历上帝的恩典的时候呢，那时候上帝正在细声向我们的诉说。 Lalu dia berkata, Tuhan berbicara kepada kita pada saat kita sedang mengalami berbagai pergumulan, kesulitan hidup.
可是之后呢，他就说，当我们生命当中遇到种种困难与压力的时候呢，在那里上帝向我们说话。 Selanjutnya dia berkata, tetapi Tuhan berteriak kepada kita pada saat pandemi di tengah-tengah dunia yang buta dan tuli. 可是呢，上帝之后呢，他就说，可是在这个忙碌以及文雅的一个世界当中，在整个疫情当中，上帝却是向我们来宣嚷了。 Sehingga C.S. Lewis berkata bahwa di tengah-tengah masa sulit yang sebenarnya Tuhan izinkan terjadi, 他说，上帝所允许我们遇到的艰难状况当中， Tuhan berteriak karena ada banyak hati yang keras, mata yang buta yang tidak lagi kenal siapa Tuhan. 上帝为什么会在那边来宣嚷？因为在这样子艰难的状况当中，疫情当中，依然还有很多那个刚硬的心，一个文盲的人。 Dan melalui Matius pasal 5 ini sekali lagi Tuhan mengajar kita untuk hidup dekat dengan Dia dan untuk hidup bagaimana menjadi serupa dengan Dia. 透过马太福音第5章到第7章当中，耶稣教导我们，好让我们能够跟他有建立好亲密的关系，并且我们可以活出越来越像他的生活。 Saya mengambil kalimat daripada Tim Keller, seorang pendeta Presbyterian yang sangat terkenal dengan perkotaan. 我就是引用了 Tim Keller 一位牧师的话语。 Dikatakan bahwa orang yang mendengar dan melakukan kebenaran itulah orang Kristen yang otentik, yang asli, tidak palsu. 他说，所谓真正的基督徒，就是一位领受主的道的人，并且将主的真理自行出来的人，这就是真正的基督徒。 Kita semua bisa sama-sama mendengar firman tiap hari Minggu. 每逢礼拜天，我们大家都可以一同来领受主的话语。 Kita bisa ikut ibadah program demi program di dalam gereja. 在教会里面有很多的礼拜，很多的崇拜，我们都可以一直不断的参与。 Tapi Yesus berkata mendengar penting, namun kalau tidak melakukannya, dia sama dengan fondasi yang bolong itu yang mudah roboh. 可是主耶稣告诉我们说，如果他只是领受，没有去执行出来的话，他就好比那一些无知的人一样，他的根基建造在一个沙土上的人。 Sehingga sebenarnya Yesus sedang mengajarkan, marilah hidup sebagai orang yang sudah dimenangkan olehnya di atas kayu salib. 事实上，耶稣正在教导我们说，好让我们可以过着的生活，就是成为像那一位已经在十字架上被救赎的人的样式。 Belajar nilai-nilai hidup surga dan belajar untuk melakukannya. 我们要学习天国的价值，并且更是呢学习将它执行出来。 Sementara di bagian yang sebelah kanan, 然后我们再看到 itu adalah 左边 pendapat 的部分。 yang sering disampaikan oleh almarhumah Ibu Dorothy Marx yang mungkin kita banyak kenal. 就是Dorothy Marx 女士所传述出来的部分。 Seorang teolog Yahudi tinggal di Inggris tapi menjadi warga negara Indonesia. 是一位犹太神学人，可是英国人，可是活在印尼之后成为印尼人。 Dia katakan bahwa orang Kristen banyak sekali adalah orang yang Kristen iseng-iseng ikut Tuhan. 他说，实际上现在有很多的基督徒只是盲目的，只是想要跟着的时候才跟着的基督徒。 Orang Kristen yang dia suka pakai singkatan soalnya. Orang Kristen yang mamalu katanya. 他就是常常用一个印尼话来缩短来描绘一个基督徒，就是 maunya main-main melulu. 他说所谓的妈妈路的话，就是只是很想享乐的基督徒。 Maunya makan-makan melulu. 只是想要享受丰盛的一个饮食的基督徒。 Bisa ditambah juga maunya money-money melulu, uang-uang terus. 然后呢，他也是可以讲到说，只是追随金钱的基督徒。 Bukan orang Kristen yang merindukan untuk makin mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. 并非在他生命当中越来越渴慕来寻求上帝的基督徒。 Nah, lalu saya kembali lagi dengan kalimat yang dikatakan mendengar dan melakukan. 然后我们回到听并且执行的部分。 Ini sebenarnya berasal dari matetes, yaitu bahasa Yunani murid daripada Kristus itu. 这个话呢，是从马太太希腊文的意思所讲出来的。马太太的意思是基督的门徒。 Matetes itu artinya 马太太的意思呢，
ready to learn the truth, siap untuk belajar kebenaran, 预备好学习真理， tetapi juga ready to learn to do what he has learned, siap untuk melakukan kebenaran yang dipelajarinya. 同时呢，已经预备好去执行他已经所学习到的部分。 Jadi ada 2 kata kerja, 所以有2个动词， to learn, belajar, 学习、 mendengar, 听， dan to do, melakukan. 第2个就是执行， Itulah Matetes, 这就是 Matetes， itulah murid Kristus, 这就是基督的门徒。 itulah mengikuti dia dalam arti kata makin mengalami suatu relationship yang makin intim dengan Kristus. 这就是所谓的跟基督越来越拥有、越来越亲密的关系。 Saya ingin maju lebih jauh. 我想要再继续的下去。 Apa itu murid Kristus? 何谓基督的门徒？ Saya baca dulu bahasa Inggris, saya berkata Christian discipleship is the transformation process that turns a believer into the person God wants him to be. Murid Kristus itu adalah 何谓基督的门徒？ orang yang mengalami proses ditransformasi 已经经历过造化的人， yang merubah seorang yang percaya 改变一个信徒， menjadi seseorang yang Tuhan mau dia menjadi. 成为上帝想要他成为的样式。 Jadi murid Kristus itu adalah orang yang mengalami proses transformasi untuk menjadi seperti Kristus, begitu bagiannya. 换句话说，所谓的基督的门徒是一个已经经历过造化的人，好让他能够成为基督想要他成为的样式。 Itu sebabnya kenapa Yesus datang ke dunia ini tidak hanya khotbah kepada ribuan orang. 因此呢，这也是为什么耶稣来到这个世界当中，他不是一次在对数千的人在讲道。 Yesus memuridkan murid-muridnya 耶稣来培训了他的门徒， dengan kerinduan 他用他的 supaya mereka mengerti kebenaran akan kerajaan Allah. Supaya ia mengerti bagaimana mengerti kebenaran kerajaan 好让他们可以明白上帝天国的真理。 dan dia menjadi pelaku karena dia adalah warga negara kerajaan Allah. 同时呢，因为他是天国的子民，他能够已经把他所领受的把它执行出来。 Ada kata di tengah tadi transformasi. 在中间当中有一个字就是召化。 Kalau kita belajar kata transformasi di Alkitab, transformasi hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus Allah. 如果我们学习转化的话，在圣经里面很清楚告诉我们，唯有主的圣灵能够来造化一个人。 Itu sesuatu yang tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Itu sebabnya kenapa Matius 5-7 rasanya berat jika kita lakukan dengan kekuatan sendiri. 是一个我们没办法靠自己的能力来去做的。为什么呢？就是马太福音5章到7章，当我们读的时候呢，我们会觉得说很难的去完成，因为我们靠着我们自己的肉体去完成。 Untuk bisa merubah hidup kita dari yang lama kepada yang baru, Roh Allah tinggal di dalam hidup kita. 好，让我们可以把我们从旧的生命改成新的生命当中，在当中有上帝的灵定居在我们当中。 Inilah yang akan merubah kita dari waktu ke waktu. 这就是从每一个时段到每个时段当中，这一段时间当中不断是改变我们的部 Mari 分。 buka bersama saya 2 Korintus 3 ayat 18, ayat yang begitu indah. 我们来翻开哥林多后书第2章第18节。 Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18, 哥林多后书第3章第18节， saya berharap Roh Tuhan buka mata kita untuk mengerti ini. 我盼望上帝来展开我们的眼睛，好让我们可以明白他的话语。 Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu, perhatikan, datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah, ditransform menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 哥林多后书3章18节，我们众人既然长之脸的一见看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成了主的形象，荣上加人，如同从主的灵变成的。 Jadi pada waktu kita belajar kebenaran, 当我们学习真理的时候，
Pasti kita kadang-kadang tidak enak dalam hati karena ada hal-hal yang buruk dalam diri kita disoroti oleh Yesus. 在我们心里当然是有一些事情我们感到不舒服，因为呢那一些不良好的东西呢，主耶稣正在关注要让我们改变。 Namun pada waktu Tuhan mengajar kita jangan lari. 当上帝教导我们的时候呢，我们就不要逃跑。 Walaupun hati kita tidak enak waktu ditegur oleh Yesus. 当我们被责备的话，主用他的话语来责备我们的时候呢，我们不要逃跑。 Melainkan kita perlu datang, ya Tuhan aku masih begini, ampuni aku dan transformlah aku Tuhan. 我们应当向上帝说：“主啊，求你怜悯我们，我知道我的罪在这里，我的软弱在这里，求你来造化我，改变我。 Aku mau belajar melakukannya, mampukanlah Tuhan dengan pekerjaan roh-Mu yang kudus. 我愿意来学习，我愿意来去执行，求你这是靠着你圣洁的灵来使我能够。 Itu sebabnya Matius 5 ayat 24 sampai 27 ini Yesus berkata seperti begini. Rencanakanlah pembangunan rohanimu, rencanakan pembangunan dasar imanmu. 就是马太福音从5章到第7章当中，好比是讲了这样子的话，你要好好的来去盘算如何来建造你属灵的根基。 Itu tidak bim salah bim terjadi. 并不是呢一转眼之间就这样子发生的。 Memang waktu kita sakit Tuhan bisa buat mujizat untuk menyembuhkan kita. 确实是当我们生病的时候呢，上帝可以行神迹来马上医治我 Tapi 们。 kalau karakter buruk dalam diri kita itu perlu proses waktu untuk dia mengubah kita. 可是呢，我们生命里面坏的习惯，上帝需要时间来改变我们，来感化我们。 Maka pada waktu saya mengerti ini, tiap tahun saya mulai membuat planning, bukan hanya bagaimana pekerjaan saya, bagaimana hidup saya ke depan. 所以呢，每一年当中，我就常常做了一个计划，不只是我如何的，我工作的计划是如何，我侍奉的计划是如何。 Tuhan jadi saksi. Tiap tahun saya duduk di akhir tahun dan saya memberi tahun yang baru tema-tema dari Galatia pasal 5 ayat 22 23 tentang buah roh itu. 我每一年年底的时候呢，我安静在主的面前，我向主祷告。我每一年的生命，对于我个人的生命当中，我每一年就是给予我们生命一个主题。我是取自于那个加拉太书第5章22到23节那里有关于属灵的圣灵的果子那里，变成我一年当中的生命的主题。 1 tahun saya belajar kasih. 一整年我要学习爱。 Saya berdoa, Roh Kudus saya mau konsentrasi 1 tahun supaya hidup saya makin terbuka untuk dibersihkan dan dibangun kasih dalam diri. 我向上帝祷告，圣灵，求你自己来帮助我，打开我的眼睛。我愿意这一整年当中，我要学习爱，好让我的生命能够被洗涤，能够懂得来呈现出你的爱。 Selanjutnya saya belajar kesabaran. 第2年呢，我就学习忍耐。 Yang paling susah saya belajar penguasaan diri. 最难学习的是自我控制的部分。 Lagi penguasaan diri pandemik lagi. 对，学习自我控制的时候呢，就遇到疫情， Ujiannya makin sulit. 更难的，遇到更难的一层楼了。 Tapi saya ingin menyampaikan begitu kita serius dengan Tuhan untuk minta dirubah, waktu demi waktu itu akan menjadi bagian walaupun belum 100%, tapi kita berubah, saudara-saudara. 当我们认真的向上帝说：“主，我在这里，求你来改变我的时候，即便我们看到需要漫长的时间，可是呢，跟着时间的逐渐的实践的时候呢，我们可以看到我们被上帝改变。 Janganlah dari tahun ke tahun kita selalu senang menyanyi, aku masih seperti yang dulu. 不要我们年复一年只是一直活在老我而已， Kasihan, 很可怜的， kuno terus. 一直活在一个旧的人当中。 Zaman berubah, 时代不断地 hidup 改变 kita，harus berubah 时代改变，我们生命也是要改变， menjadi seperti Kristus. 好让我们能够越来越像基督。 Maka knowledge atau pengetahuan 知识 dan pengalaman mengakukannya 知识与经历 itu harus menjadi bagian yang ketat di dalam kita bertumbuh menjadi murid Kristus. 要成为基督的门徒，追随基督的这两件事，知识与经历的话，变成一个很重要的部分。 Sehingga kita masuk lebih jauh bahwa kalau kita melakukannya, 所以更深入的，我们必须要把它执行的出来。 yaitu kita bisa hidup tidak seperti yang di atas itu rumah, di atas pasir. Iman kita begini, kita terbawa ke sini. Iman bermasalahan ke sana, kita terbawa ke sana.
如果我们看第一张图的话，就是好比一个房子建在沙土上，我们的信心就是这样子。当我们的信心被风吹到左边，我们就信仰就是被拽到左边；被吹到右边的时候呢，我们的信仰也被带到右边了。Karena dasar iman kita tidak kokoh. 因为我们的根基没有牢固。Walaupun berkali-kali, beratus kali kita dengar firman. 即便我们听了数千次的话语， Coba lihat apa yang dikatakan, kita lihat hidupnya Yudas. 我们看犹大的生命。 Yudas kurang apa? Yudas kurang apa? Kurang apa? 犹大缺少了什么？ 3 tahun lebih hidup bersama Yesus. 他跟基督活了3年之久， Makan bersama Yesus. 一同与他饮 Tidur bersama Yesus. 跟耶稣一起来睡， Dengarkan Yesus berkhotbah berpuluh-puluh, beratus-ratus kali. 听了耶稣数百次的教导， Melihat kuasa mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. 看到耶稣行了那么多的奇事。 Tetapi saudara, Yudas itu tetap saja fondasinya itu pasir. 可是呢，我们看犹大依然是一样，他的根基呢依然是沙土。 Mengapa? 为什么呢？ Karena Yudas tidak pernah membuka hatinya kepada Allah. 因为他从来没有向上帝展开他的 Memang 心， dia dengar. 他听得到。 Cilaka kita 我们有祸灾， jikalau hanya mendengar tapi hati tidak terbuka kepada Kristus. 如果我们听了，可是呢，我们心没有向基督展开， Cilaka kita 我们有祸了。 walaupun kita mendengar berpuluh-puluh kali firman Allah, tetapi kita tidak mau bersekutu dengan Kristus dalam hubungan yang makin intim. 如果我们听了有数百次的主的话语，可是我们不愿意跟基督建立亲密的关系。 Namun jikalau kita mau bangun hubungan intim, tentu tiap hari kita harusnya bersekutu dengan Tuhan. 如果我们要与基督建立良好的关系的话，我们每一天日常生活当中必须要与他建立良好的关系， Sama seperti orang menikah. 跟结婚的人一样。 Begitu komit menjadi suami istri, mereka hidup bersama berdua. 当人们成为一对夫妇的时候呢，他们就是一同的行走。 Maka mereka bisa makin saling mengenal dan akhirnya mereka mengerti apa keinginan masing-masing. 他们2个人当中，透过他们的生活历程当中，他们可以彼此的了解，彼此知道他们想要的是什么。 Makin bersama mereka, makin intim mereka. 他们越来越近的时候呢，他们越来越亲密。 Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. 我非常感谢主。 Kalau gereja memikirkan kualitas hidup jemaat yang kuat di dalam iman, 如果教会有想到能够生产出在信仰里面有根有基的会有 gereja harus memikirkan pemuritan. 教会必须要想到是门徒培训。 Karena lewat pemuritan itu orang akan bertumbuh, orang akan belajar melakukan bersama-sama dan akhirnya dia ditransformasi oleh Tuhan. 因为在整个门徒培训当中呢，教会会有被带领、被带到一同来学习认识主，直到有一点就是他们生命被上帝所改变。 Saya tidak hanya sekedar berbicara, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. 亲爱的弟兄姐妹，我不是这样子无凭据的来说。 Saya ingat sekali pada waktu masa remaja, saya ikut PA, disitulah saya mengenal siapa Yesus Kristus. 因为我自己了解到、经历了，当我青少年的时候呢，我参加查经班，只是在那里我真正的认识到谁是基督。 Mulai jatuh cinta melihat kasih-Nya mati buat saya. 我开始看到他对我的爱的话，我就是沉溺在他的爱当中。 Tetapi gereja siap setelah saya atau kita menerima Yesus, siap untuk memuridkan kita. 教会已经预备好，当我们已经接受基督的时候呢，他们已经预备好要让我们培训我们成为他的门徒。 Mereka bilang, Ria mau ikut dalam small group pemuritan? 然后呢，他们对我说：“对呀，你要参加小组吗 Saya bersyukur kepada Tuhan. ？”我感谢主， Karena pada waktu hati lagi berbunga-bunga dengan Tuhan, dibina sedemikian rupa menjadi pelaku firman. 当那时候我心也是充满着对主的爱的时候呢，我就马上被建造，然后被培训，然后呢成为一个行道的人。 Disitulah mulai karakter hidup itu dikerat, dibaharui, ditransformasi oleh Tuhan. 就在那里，上帝不断的把我的旧的生命、旧的老我被上帝所改变、感化，成为新的我。 Bapak Ibu, kalau ibu saya atau ayah saya masih hidup, sekarang sudah tidak ada. 今天如果我的父母还在的话， Tanya kepada mereka bagaimana waktu saya kecil. 你可以问他们说，我小的时候是怎么样的一个人？
Kalau tidak pernah ada pemuritan yang luar biasa, saya akan tetap buruk seperti itu. 如果没有门徒的培训的话，我不会有所改变，我依然会活着那样的丑陋。 Saya ini pemalas luar biasa. 我非常的懒惰。 Kalau Mami minta tolong, saya bilang nanti dulu ya Mi. Jadi suka tilu-tilu, nanti dulu. 如果呢，我妈咪叫我去帮忙的话，我就说待会吧。 Padahal jawabnya males tapi kalimatnya nanti dulu. 实际上的话，我是很懒惰的，可是呢，我就转化了，就跟他讲说，再等一下吧。 Dan kalau melakukannya juga sungut-sungut. 即便呢，我就是帮着我妈咪的话，我就会在那里埋怨的向她行出来。 Karena apa? Dari kecil memang tidak dibiasain kerja, punya pembantu 5. 因为呢，为什么呢？因为从小就没有被培养要懂得做家事，家里的话有5个佣人。 Makanya hati-hati kita kalau punya banyak harta, kita biarkan anak kita tidak mau dilatih disiplin, tidak akan keluar anak yang disiplin. 所以呢，我们也要小心。如果今天我们拥有很多的财富，我们没有好好的来自律我们的儿女的话，我们不会生产出下一代有自律的下一代。 Maaf kata, sampai pakai sepatu pun dipakein pembantu. 换句话说，甚至呢，我们看到有一些孩子，他穿鞋子的话，都是佣人帮他穿戴。 Maka pada waktu suatu hari ayah saya dilanda kebangkrutan yang luar biasa, kami cuma tinggal punya 1 pembantu. 直到有一天，我爸爸的生意就是倒塌了，然后我们家里只剩下1个佣人。 Nah, di situ kan harus bekerja ya. 就是这样子的话，家里的大大小小事就是要开始帮忙了。 Nggak bisa, lumpuh rasanya. 然后就觉得说，我们会觉得说不想要动。 Tetapi begitu saya belajar di pemuritan, mengatakan Kolose 3 ayat 23 itu ayat yang terus membedah hidup saya. Lakukanlah segala sesuatu seperti engkau melakukannya kepada Tuhan. 可是当我参加查经班的时候呢，哥罗西书3章23节的话一直不断盘旋在我的脑海里面。他说：“你凡事所行的事上，好比你对上帝所行的。” Maka waktu saya belajar ayat itu, setiap kali cuci piring saya ingat ayat itu. Lakukan untuk Tuhan. Jadi kalau lagi malas-malasan, oh masih kotor, Tuhan tahu loh. Gitu ya. 所以呢，每一天我在做家事的时候呢，当那一边就是懒惰做、埋怨做，是比如说我在洗盘子，我懒惰的时候，突然间想到哥罗西书3章23节，我就会想到说，哎，上帝在看，我就马上去洗。 Dan meningkat waktu saya bekerja, waktu ada grup saya mau mengajar berbohong, saya diingetin lagi ayat itu. Tuhan tahu loh kalau mau melakukan yang bohong. 然后呢，当我工作的时候呢，当我被欺骗的时候呢，我就记得那段经文。然后呢，我就是被提醒到说，上帝知道我这在欺骗。 Jadi disinilah proses bahwa firman Allah yang kita pelajari terus berkarya, berbicara, membawa kita menjadi pelaku, ditegur, kita bertobat, dibangunkan sampai hidup kita hanya ingin untuk Dia saja. 所以呢，就在那里整个培训班当中教导我们主的话语不断来责备我们，改化我们，我们悔改，我们不断的被主的建造，让我们能够越来越像他。 Tapi Yudas, 可是犹大 dengerin terus, dengar, buang. 可是犹大的话一边进一边出，一边进一边出。 lihat dengar, tetapi hati tidak pernah terbuka. 他的眼睛看得到，他耳朵就听见，可是他心从来没有打开过。 Sampai satu hari, 直到一天， dia tidak sangka makin keras hatinya itu. 他不知不觉，他的心越来越刚硬了。 Dia tidak sadar. 他没有觉悟到，他的心刚硬 Bahkan 了。 mungkin dia sesadar-sadarnya. 也许呢，有可能他也是觉悟到， Dia berani menjual Yesus. 他很勇敢的把耶稣卖了。 Kenapa? 为什么？ Karena dia membiarkan hatinya terbuka bukan kepada Kristus tapi kepada Mamon. 因为他把他的心向马门展开，并不是向上帝展开。 Saudara tahu kan dia bendahara ya? 我们知道他是管钱的嘛。 Uang itu menjadi kesukaan. Cinta pada uang makin meningkat. Cinta pada uang makin meningkat. Cinta pada uang makin meningkat. 金钱变成他所爱的，然后呢，他对金钱的爱越来越大。 Maka Yesus pernah bicara, hati-hati. Sangat sulit, harus pilih Mamon atau Yesus. 所以呢，主耶稣曾经说要小心的，你们要选择马门或是选择基督。 Maka sekali lagi di dalam ayat ini Yesus berkata, fokuslah bangun fondasi iman kita. 所以呢，主耶稣在这段经文当中告诉我们说，我们要专注在整个信仰的根基。 Saya mau bawa ilustrasi terakhir.
我要做出最后的一个例子。 Saudara tahu kacamata kuda? 你们知道马的眼罩， Kenapa kuda perlu pakai kacamata? 为什么马要佩戴眼罩？ Yang di sininya ya. 就是在左右两边的眼罩， Supaya pada waktu supirnya ini yang mengendalikan kuda ini bisa mengarahkan dia lurus-lurus, kiri-kiri, kanan-kanan. Jangan kalau ini tidak ada penjaganya ini maka dia bisa begini. Lama-lama disuruh ke kanan dia ke kiri. 马为什么要佩戴眼罩？好让在马夫来骑它的时候呢，它能够把它方向就是把它掌舵了。如果今天马没有盖着眼罩的话，马夫要往左，它就会往右，就相反的也是如此。 Dia memakai kacamata kuda itu. 所以呢，就是他戴了马眼罩。 Satu hari saya ada kesempatan ke Yerusalem, pasti banyak juga yang sudah pernah pergi. 有一次呢，我曾经到耶路撒冷去。 Nah, sampailah kita di jalan Via Dolorosa. 我们经历了苦伤道， Tempat di mana Tuhan Yesus akan menuju ke bukit kematiannya. 就是主耶稣所经历的，要上那个骷髅地。 Nah, biasanya itu kita diarahkan untuk meditasi, merenungkan perjalanan Via Dolorosa. 当我们走过那个苦伤道的时候呢，我们被带领就要思想到耶稣如何来一步一步的来踏步经过那一条路。 Lalu pemimpin daripada perjalanan itu bilang, sekarang, padahal dia nggak bisa bahasa Indonesia, tapi dia selalu ingat kalau ngomong sama Indonesia bilangnya begini, sekarang akan melewati jalan di Via Dolorosa, pakailah kacamata kuda. 然后呢，我们的领导既然他不是很会说印尼话，可是他就是会这样说。现在呢，我们要走过苦伤道这道路，然后呢，你们就是要佩戴马眼罩。 Saya yang di samping dia karena saya harus banyak menerjemahkan ke dalam hal-hal memimpin rombongan. 我在他旁边的，因为我要翻译了很多事情。 Saya ketawa dan saya pikir gini, kenapa dia bilang suruh pakai kacamata kuda? 我听到他这样说的时候，心里就很纳闷，就笑了，就想说为什么他要我们戴着马的眼罩？ 原来呢， karena di samping-samping Via Dolorosa itu banyak jualan pasar itu. 原来呢，苦伤道那一整条路上，很多人在那边卖东西了，变成一个好像菜市场一样。 Jadi pada waktu lagi perenungan orang gini, wih sepatunya keren juga ya, gitu. 所以在走过那苦伤道的时候，当人们在思想基督受苦难的时候，如果你的眼睛往左边、右边的话，看，哎，那双鞋 itu 很漂亮， Gucci keren banget ya, gitu. 哎，那个花瓶很漂亮。 Dan saya geli akhirnya yang pergi lari yang nggak tahan justru minta maaf ini ya. 之后呢，我就是没办法忍耐，我就跟他道歉。 Malah akhirnya yang lari itu adalah seorang pendeta. Aduh saya geli betul. 原来呢，就是那个我们的领导就是一个牧师。 Dia bangga lagi, bu katanya sama saya sempat beli ini bu katanya. Aduh lagi perenungan lu beli itu. 然后呢，那个人跟我讲说，我还有时间买这个东西。 Saudara, berapa banyak kita juga tidak sering pakai kacamata kuda karena kita tidak planning untuk menjadi murid sungguh-sungguh. 当我们没有好好的来预备要成为真正的门徒的时候，有多少次我们也是一样，我们没有戴着马的眼罩。 Dunia menawarkan banyak yang nikmat dan indah-indah. 世界上会给我们呈现出那么多美好的事， Sehingga kita tidak bisa melihat kemuliaan keindahan Kristus. 使得我们没办法把我们的眼睛只是朝向在基督的身上而已。 Sama seperti Yakobus yang Yudas yang tidak bisa melihat Kristus jauh lebih indah daripada uang, cien begitu. 就好比犹大一样，他没办法看到基督比这些钱来的还要好。 Mari kita buka ayat terakhir. 我们来翻开最后的一个经文， Kita lihat bagaimana orang seperti dia. Di dalam kitab Filipi pasal 3. 我们来翻开腓立比书第3章， Ayat 7 dan ayat 8. 腓立比书3章7节到第8节。 Berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。 Dengan kata lain dia ingin berkata dulu hal-hal ini begitu, itu di ayat pasal 1 sampai 3 nanti membaca ya. Hal-hal ini yang lahir ya ini begitu indah bagi Paulus.
保罗就要告诉听众讲到说，以前这些物质上的东西对保罗来说是一个很耀眼、很美的事。 Tapi begitu mengenal Kristus, mengalami hubungan dengan Kristus, dikatakan semua itu kuanggap rugi. 可是当他已经认识基督，并且与基督经历美好的关系的时候呢，基督讲到保罗讲到说，这些物质上都是有损的。 Dan Paulus bilang lagi begini ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. 保罗接下来在第8节如此说，不但如此，我也将万事当作有损的，因为我已认识我主基督耶稣为至宝。 Jadi kita lihat dulu yang duniawi itu begitu mulia buat dia. Tetapi pertemuannya dengan Kristus membuat seperti ini. Kristus makin indah, makin mulia. Kalau apa? Kalau memiliki makin hari kedekatan dengan dia, mengalami dia di tengah kesulitan, dia menghibur. 保罗原本是看到世俗物质的东西的话是那么美好的，可是当他经历了上帝的时候呢，这些物质上的东西渐渐的消失，他就看到基督是越来越美好的。 Bahkan akhirnya dia katakan bahwa semua itu sekarang sampah, maaf dalam bahasa Yunaninya, sampah itu kotoran kita yang sudah busuk, itu yang dimaksud. 然后呢，甚至保罗呢把这些物质上的东西翻译成粪土。 Dan Kristus jauh lebih mulia. 并且基督比这个粪土当然是更荣耀。 Nah, saya akhiri apa tujuan Tuhan berkata, mendengar dan melakukan. 然后呢，我要讲到说，基督为什么会讲到说听到行道的目的何在？ Karena Kristus rindu kita menjadi seperti Dia. 因为他渴慕我们能够像他一样。 Kita berdiri teguh dan karakter kita makin hari makin menyerupai Kristus. 我们能够站立的稳，并且我们的个性能够一日复一日的被改变，好让我们日复一日的越来越像基督。 Dan supaya hidup kita bukan hanya kita sendiri kuat di tengah kesulitan. 好让我们在整个困难当中，不仅仅是我们可以站立的稳固。 Kita lihat bahwa Dia rindu kita betul-betul jadi garam dunia dan terang dunia. 我们看到他渴慕我们能够成为世界之光、世界之盐。 Justru bisa menolong orang lain, menghibur orang lain, bahkan menguatkan orang untuk percaya kepada Kristus. 我们能够去安慰他人，去帮助他人，甚至呢能够去带领他人来认识基督。 Apakah gereja kini masih layak sebagai garam dan terang Kristus? 现今的教会是否依然配得被称为世界之光、世界之盐呢？ Mari kita berdoa. 我们一同进入祷告。 Terima kasih Tuhan untuk penutup yang luar biasa. 主，感谢你那么美妙的结语。 Engkau sedang menguatkan tiap-tiap kami. 你正在建造，使我们每个人刚强的起来。 Bahwa kami perlu membangun fondasi iman dengan serius dan sungguh-sungguh. 我们必须要严峻的来去建立我们信仰的根基。 Bahwa kami yang sudah ditebus harus diubah oleh Tuhan menjadi seperti Kristus. 我们已经蒙上帝救赎的人，必须要被改变，好让我们能够日复一日越来越像基督。 Tuhan, kalau sekarang kami bercermin, 主啊，如果现在我们对着镜子来对 kami 照， masih jauh dari itu. 我们离你还是很遥远的。 Kami malu. 主，我们感到惭愧。 Bahkan kalau kami ditegur Tuhan, kami sering lari Tuhan. 甚至呢，当我们每一次被上帝责备的时候，我们会逃跑。 Ampuni kami. 求你饶恕我们。 Tapi hari ini waktu Tuhan mengajar kami, 可是主，今天当上帝来管教我们的时候， lembutkanlah hati 柔 kami 软我 Tuhan. 们的心， Untuk betul-betul memfokuskan, merencanakan fondasi iman kami. 好让我们可以真是好好的来计划，并且来建造我们信仰的根基。 Jemaat kekasih Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹， ambil waktu ini berdoa 1 menit saja dengan Tuhan. 使用1分钟的时间跟上帝来诉说。 Maukah kita minta Tuhan, 我们是否愿意对上帝说： ubahlah hidupku Tuhan. 主啊，求你改变我的生命。 Ini menjelang akhir tahun.
已经要迈入年底， Maukah kita berkata pada Tuhan, 我们是否愿意对上帝说， bahwa aku memprogram membangun fondasi imanku Tuhan. 主啊，求你带领我，好让我能够来去建造我信仰的根基， Supaya aku ditransformasi oleh firman dan oleh Roh Kudus. 好让透过圣灵的帮助，透过主的话语，我的生命可以被造化。 Berdoalah kepada Tuhan. 向上帝来祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mengajar kami, oleh karena Engkau mencintai kami. 主，感谢你，因为你爱我们，你教导了我们。 Karena itu kami berdoa agar Tuhanlah yang menguatkan kami untuk berjalan maju mengikut Engkau. 求你自己来帮助我们，给我们力量，好让我们可以往前踏步，来追随基督。 Tiap hari dengan sukacita belajar kebenaran dan melakukan kebenaran sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. 每一天，我们渴慕来亲近于你，学习你的真理，直到与基督面对面。 Dan Kau dapati kami menjadi murid yang setia. 并且你遇到我们成为一个忠心的门徒。 Sekali lagi berkati jemaat GKY Pluit. 主啊，求你自己祝福 Para 上 hamba 午新村的门徒们以及神仆们 Dan para majelis. 以及执事们。 Terpujilah Engkau dalam Yesus kami berdoa. 主，你的名得着荣耀，奉主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Tuhan memberkati kita. 上帝祝福。 谢谢。